Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita tengok topik hari ni, kita masuk vektor. Ini first basic dulu, pasal addition and subtraction of vector. Nombor 1, kalau kita tengok gambar tu, dia bagi ada hexagon kat situ. Saya cubalah lukis sebaik yang mungkin kan. Saya ni kalau seni ni teruk sikit ni. Okey, tu okey. Nampak cantik Okey, saya ingat sikit. Okey, ada P, Q, R, S, T, U. In the following diagram, P, Q, R, S, T, U is a regular hexagon. Regular hexagon maksudnya dia semua ni sama panjang. Dan bila dia regular hexagon, automatically yang ini dia akan jadi ini dengan ini parallel. Kan? Dia parallel. Yang ini dengan ini parallel. Yang ini dengan ini parallel. Nampak? Okey. Express PQ plus PT minus RS. Wah, dia nak apa? PQ kemudian plus PT minus RS. Okey, jom kita tengok. PQ. PQ. Saya pakai warna lain lah, kamu nampak. This is PQ. Okey. Bila yang ini PQ, ini pun sama dengan PQ juga ni. Kan? Tapi PQ kemudian PT sini. This one is PT. Okay. Kemudian minus dengan RS. First kali PQ plus dengan PT dulu. Dan PQ plus dengan PT. Macam mana kita nak buat? Sini PQ plus dengan PT. Okay. Kita ambil benda yang sama dengan dia. Ni sama. Ni sini sama, nampak? Ini PT. QS ni pun sama dengan PT. Yang ini parallel. Dia parallel, dia sama. Dia parallel, dia sama panjang. Ini dia sama. Jadi PQ dengan PT. PT kita boleh gantikan dengan QS. Okay. Kemudian dia nak apa? Minus RS. Okay. Minus ni, bila kita tukar jadi plus, dia akan bertukar. Huruf dia akan diterbalikkan. Dia akan jadi PQ. Okay, plus PT kita dah tukar jadi QS. Minus tukar jadi plus. Bila tukar jadi plus, dia akan jadi SR. Dia tukar simbol. Nampak? Jadi dia dah sambung. P, Q dengan Q pergi ke S. S dengan S pergi ke R. Jadi answer last kita adalah apa? P, R. Nampak? Kita buat ni. P, Q. Q ni QS, SR. Jadi vektor kita akan ambil mula kat mana, habis kat mana. Jadi jawapan kita adalah PR. Macam tu. Okey. Boleh faham ke Fana? Nampak? Boleh? Boleh, cikgu. Boleh Okey. Ini senang lagi lah mula-mula ni. Nombor 2 basic. Tapi kadang-kadang yang ini pun ramai juga yang keliru kan. Okey. Dalam hexagon tu best sebab apa? Dia kebanyakannya kebanyakan garis dia ada parallel dia. Okey. Jadi kita pergi dekat question number 2 pula sebelah tu nombor 2. Dia terus Nombor 2 kat situ dia ada kotak-kotak, saya buat lebih kurang dulu. On the following square grid, mark and label clearly point R such that OR equal to 3A minus 2B. Okey, dia bagi macam ni asal dia. Okey, yang ini sampai mana ni? Saya rasa dia sampai sini. Dia lebih sikit tu, tak apa nampak. Ni 2A. Okey. Soalan dia bagi tahu OR is equivalent to 3A kemudian minus 2B. Jadi kita akan cari parallel ya. First kali kita akan buat 3A. Okey. Kalau ini 2A kan, 2 kotak. 2A tu 2 kotak. Jadi maksudnya A adalah satu kotak A. Jadi sini A, sini A. Dia nak apa? 3A. Jadi kita akan tambah satu lagi A. Sampai sini dia akan jadi 3A.
Kemudian minus 2B. Minus maksudnya lawan arah. B, ini B. Okay. Lawan arah dia ke bawah. Ke bawah untuk 2B. Jadi kita kena buat 1, 2. Jadi jawapan dia kat situ ni. Kan? Yang ni 2 kotak, ini 2 kotak. Okay. Jadi kalau kamu tengok dia punya saiz dia kena samalah. Yang ni saya buat lebih kurang segitiga dia. Ini 2 kotak 1, ini 2 kotak 1. Sama macam ni. Yang asal B ni 2 kotak 1. Kita ikut saiz dia. Jadi dia kata label clearly point R. Dia kena label betul-betul, letak huruf R. Bawah tu. Ini cuma asas dalam kat sini adalah minus ni maksudnya dia punya change direction. Direction. Dia tukar. Arah dia akan bertukar apabila kita letak negatif di depan vektor. Okey? Boleh Fana? Okey? Kamu tengok kotak kamu tu cantik sikit. Kotak saya ni tak okey. Kotak kamu bagi cantik. Okey. Kita pergi dekat question number 3. Cakap number 3. Okey. Nombor 3 pun sama juga. Dia main grid juga kat sini. Dia ada grid. The following square grid show vector OA, X, OB, Y. Itu macam dia bagilah gambar rajah dia. Dia bagi asal kat situ. Sini ada O. Sini Y. Sini X. A, B. Okay. Kalau kita tengok dari segi macam apa translation nak pergi ke B ni dia dua-dua kan. OB sama dengan saya buat dua-dua. Dua-dua maksudnya dua ke kanan naik atas dua. Sampai ke B. Untuk OA pula dia adalah 2, 0. Maksudnya dia ke kanan saja, dia tak pergi atas bawah. Kan? Sebab dalam bentuk transformation ni, translation, ini maksudnya left or right, ini up and down. Macam tu. Kan? Positif negatif dia. On the same square grid, draw and label clearly a directed line segment that represent the vector PQ. And PQ 3y plus x. 3y plus x. P kat bawah ni. Jadi kita mesti mula dekat P. Vektor dia akan mula daripada P nak pergi ke Q. Kat mana Q? Okay. Jadi kita akan buat 3y dulu. 3y. 3y saya akan buat 2, 2, 2, 2, 2, 2. Maksudnya 2, 2, 2, 2, 2, 2. Jadi kita akan buat 3y is equal to 3ob. Ni kalau kita buat equation macam ni, dia akan dapat 3, 2, 2. Dia akan dapat 6, 6. Jadi 3y kita terus boleh buat 6, 6 kan. Jadi 2, 4, 6. Naik pun 6. 2, 4, 6. Ini sampai sini. Baru sampai yang ini 3y. Kalau nak buat kat grid tu boleh sama juga. Ini saya tak ada grid, saya kaedah dia macam ni lebih kurang. Kamu boleh bindingkan dengan grid kamu kan. Kemudian plus x. X naklah ni je. Plus x. Sini. Jadi jangan lupa jawapan dia macam mana? Jawapan dia kena ambil daripada awal sampai akhir. Jadi sini adalah Q dah sampai. Kita kena sambungkan P pergi ke Q straight. Terus macam tu. Ini namanya PQ. Itu beza dia. Okay. Ini perjalanan dia. Ini PQ. Okay. Sebab itu soalan dia kata apa? Draw and label clearly a directed line segment that represent the vector PQ. Okay, Fahana, boleh faham? Boleh. Boleh Terus Nombor 4. Saya tarik. Okay. Atas. Nampak tak atas ni? Sikit lagi. Oh, tu dah atas. Okay, boleh. Nombor 4
Okay. Number 4. Kita tengok kat situ. The square grid show the vector OA. Kat sini OA equal to U and OB equal to 3V. Okay. On the same square grid, draw and label clearly the directed line segment that represent the vector OP. Nak OP equal to 2V minus dengan U. Okay. Ini bagi panjang cerita dia ni. Sini O A U. Kemudian dia bagi terus sampai B. Panjang ni. Terus B kat sini kita tengok 3Y. Okay. Jadi kat sini 3Y pula, sorry. Mana ada Y, tak nampak sangat. 3V. Okay. Sekarang kita tengok dia punya macam tadi. OA. OA. Kalau ikut dia punya translation dia adalah 2-2. OA 2-2. Sekarang untuk 3V. Jadi kita nak OB. OB tu apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Jadi dia 6 negatif 6. 6 negatif 6. Kan? Jadi ini adalah 3V. Okey, jadi V bahagi 3 dapat 2 negatif 2. Ini kita dapat ni. Yang ini sama dengan U. Ini satu kaedah lah untuk kita dapatkan kalau kita tak nampak macam mana perjalanan dia kan. Okey, sekarang kita dah boleh lukis dah. Cerita dia nak 2V minus U. Kita ganti je. 2V minus U. Jadi OP equal to 2V minus U. Ni. Jadi kita boleh masukkan 2V kita kat situ adalah 2 negatif 2 minus U kita kat situ adalah 2, 2. Jadi kita akan dapat answer 4 minus 2 akan dapat 2. 4 minus 2 akan dapat 2. Ni minus 4 minus 2 minus 6. Ini jawapan kita. 2 minus 6. Dia suruh draw. Jadi kita pergi draw kat itu. O. Kita buat apa? 2 minus 6. Jadi kita akan buat 2 kat sini. 2. Kemudian minus 6. So terus. Itu jawapan kita kan. Ini kita panggil huruf P. OP. Ini 2. Ini 6. Ini kita panggil dia kaedah pengiraan. Dia ada kaedah lukisan tau. Tapi kalau lukisan kalau panjang macam ni, susah kita nak bawa susah. Jadi saya akan tukarkan benda ni biasanya kepada kaedah pengiraan. Kalau pendek-pendek kita boleh guna parallel, bawa teka. Kan? Kalau biasanya kalau bagi yang asal dia panjang-panjang ni kita biasa kira. Okey, Fana boleh? Boleh. Boleh okey. Terus nombor 5. Nombor 5. Jadi vektor ni sebenarnya dia kebanyakannya kalau kaedah pengiraan dia boleh selesai semua. Kan? Kaedah lukisan ada setengah tu kita boleh selesai. Okey? Dengan mudahlah. Patutnya dua-dua boleh selesai semua. Nombor 5. Nombor 5 kat sini dia bagi macam tadi juga. Kamu tengok grid tu, dekat grid tu kalau tengok dekat grid tu dia bagi apa? OP dengan OQ. Jadi saya akan keluarkan OP kalau ikut pengiraan dia akan dapat negatif 2. Kemudian sama juga dengan P. Okey, kemudian OQ ikut dia punya translation dia adalah 3, 3. Sama dengan Q. Okay. On the same square grid, draw and label clearly a directed line segment that represent the vector Q minus P. Jadi kita just pergi buat Q minus P.
is equal to Q kita 33 minus dengan negative 2, 2. Jadi kita akan dapat jawapan kat sini 5, 1. Kita pun pergi lukis. Mula dengan mula dekat mana? Kita mula dekat O. Mula dekat O kan? Dekat O tu kan? Kita pergi buat mula-mula 5 ke kanan, 5 kemudian turn sikit. Jadi 5, 1. Sambung. Buat kat situ. Ini nama dia adalah Q minus P. Dia macam tu. Ini kita panggil teknik calculation. Boleh? Ke saya macam saya salah kira lah. Sekejap P is saya salah lukis. File 1 ke bawah pula. Sorry. Saya tengok macam pelik ni. Sepatutnya file 1 naik atas. Positif Okey. Ini jawapan kita. Silap. Okey. Sebab dia konflik tu, kalau kaedah lukisan dia lagi sikit. Boleh? Okey. Kita pergi nombor 6 terus. Boleh cuba ni. Nombor 6. Cuba. Cuba buat Fana kejap. Saya nak refill marker. Dah kelabu. Okey. Sambung Nombor 6. Nombor 6 sama juga kaedah yang sama kita akan gunakan. Dia bagi kat situ OU equal to 3U. Aku tengok OU saya akan gunakan OU adalah 33 equal to 3U. Jadi kat sini automatik kita dah dapat dah. U sama dengan bahagi 3, 1, 1. Okey. Yang kedua adalah OV. OV equal to direct je. 2V. 2 saja. 2, 0 equal to 2V. Kan? Jadi V sama dengan 1, 0. Yang ini kalau kamu tak buat pun tak apa untuk kertas untuk soalan ni. Ini kena faham je cerita dia. Okey. Kemudian on the same square grid, draw and label clearly the directed line segment that represent the vector AB. AB 5U minus dengan V. 5U. 5U kita 1, 1 minus dengan V 1, 0. Jadi kita akan dapat 5 minus 1, 4. 5 minus 0, 5. Ini jawapan kita. Cuma dia suruh draw, kita kena draw start pada A tadi. Dia bagi A kat sini
Jadi kita kena buat 4. 1, 2, 3, 4. Sini ada 1, 2, 3, 4. Kemudian naik atas 5. Oi, langgar. Langgar 1, 2, 3, 4, 5. Sambung terus. Sampailah ini B. Tulis kat sini vektor kita. A, B. Macam tu. Okay. Ini calculation ni dia mudah sikit. Dan cuma kadang-kadang dia ambil masa lebih sikit. Tapi kalau kau boleh congak, buat terus saja. Okay. Kita tengok soalan seterusnya. Ini lebih kurang sama juga. Dia bila kamu dah cekap calculation ni, senang sikit. Untuk semua soalan lebih kurang je soalan dia. Okay, number 7. Ini saya dah kembali segar. In the following diagram, AB is parallel to FC and AE is parallel to BC such that 5FD is equal to 4AB dia bagi and 3AF is equal to AE. Okay, gambar dia. Gambar dia kurang macam ni. Ini, kemudian dia ada satu, kita panggil dia parallel ni. Parallelogram. AF, E, kemudian D, C, B. Okey. Saya akan isi dulu kan. Isi dulu maklumat dia bagi yang vektor dia. AB 10A. And AB, anak panah, AB 10A. Lepas tu, kemudian AE. AE 15B. Tapi AE ni dia ada dua bahagian. Ini saya biar dulu. Kita kira dulu. Jadi kita pergi tengok mana kaitan dia ni. AF, AE. Okay. Jadi macam mana nak buat benda ni? Dia bagi apa? 15. And 3, 1. Jadi apa kita buat? Kita tukar dia jadi ratio. Kan? Ataupun kita boleh calculate terus. AE dia bagi kat situ 15B. Saya letak terus 3AF equal to 15B. Jadi AF is equal to 15 divided by 3B. Ia akan dapat 5B. Jadi AF 5B sini. Okey, semua sekali 15. Jadi sini kita dah dapat terus. Sini adalah 10B. Ini calculation. Okey. Kemudian dia bagi lagi. AD, find AD in term of AB. Dia nak AD. AD. Kan? Secara mudah kalau kamu tengok nak pergi ke AD tu, kita boleh gunakan ABBD. Itu kalau mudah. Ada tak dia bagi BD? Okey, tak ada. Cuma dia ada bagi maklumat ni. Nampak? Maklumat dia. Dia kata FD 5FD is equal to 4AB. Kita ada AB. Masukkan. Ini kita akan dapat 10A. So kita akan dapat 40A 5FD. Jadi FD is equal to 40 divided by 5, 8A. Masukkan. FD kat sini adalah 8A. Jadi kita boleh buat, nak pergi A, pergi ke D, kita boleh lalu jalan. AD equal to AF plus dengan FD. Dapat jawapan kita AF kita 5B, FD kita 8A. Selesai. Okey. Dia gunakan maklumat-maklumat yang dia bagi, kita tukarkan ke dalam bentuk vektor. Okey, boleh Fana? Sekat ni? Boleh. Boleh, gerak lagi. Kita pergi terus. Number 8. Mana dia punya panah ni kejap. Okey. Sekejap, gambar atas tu kacau.
Cantik sikit. Okay, number 8. Dia bagi grid macam tadi. Kalau grid semua kita buat cara yang sama saja. OB saya keluarkan dulu OA. OA is equal to A is equal to 2, 2. Kemudian OB is equal to B equal to negative 3. Negative 3, 2. Question dia, if OP, dia bagi OP is equal to 3A plus B and PQ equal to negative 3 over 2A minus 2B, mark and label clearly point Q. Mark and label clearly point Q. Jadi kita kena macam nak buat? Nak pergi Q, kita kena pergi cari P dulu. Kan? P nak pergi ke Q. Jadi kita kena buat apa? Kita nak cari OQ sebenarnya, nak point dia. Nak cari OQ, kita kena buat OP plus dengan PQ. Sebab tu dia bagi PQ tu. OP dengan PQ. Nampak? Nak mark dia mesti O. Sebab kita ada point O kat situ. Okay? Terus kita pergi masukkan saja. OP siapa? Dah buat belum? Belum. Kita kira dulu. Kita kira 3 A 2 2 campur negatif 3 2. Jadi kat sini OP kita boleh congak 6 tolak 3 3. 6 campur 2 8. Kan? PQ terus negatif 3 per 2. Dan A kita 2 2. Tolak B kita negatif 3 2. Kita kira dia, kita akan dapat yang ini bahagi 2 1-1. Jadi negatif 3 dua-dua. Negatif 3. Negatif 3 campur 6. Dapat 3 juga. Yang bawah negatif 3 tolak dengan 4. Negatif 3 tolak 4 negatif 1. Negatif 3 tolak 4 negatif 7. Okey. Kemudian kita selesaikan. Kita dapat kat sini jawapan 6 1. Jadi daripada O kita kena pergi labelkan 6 1 1 5. Tak cukup. Kotak dia bagi tak cukup. Betul ke saya kira 6 ni? Negatif 3 campur 6. Betul? Jadi 3 campur 6, 3. 3 dah kira. 2B. Betul. Semua betul. Jadi maksudnya gambar dia tak cukup kotak ni. Sepatutnya kita kena dapat 6 1. Kotak tak cukup. Jadi O tu. Dekat O tu kita kena pergi 6 1. Kamu kena buat 6 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terkeluar kotak dia. Kemudian 1. 6 1. Okey. Itu tempat kita panggil dia Q. Boleh? Okey. Cuba kamu cek jap. Kenapa tak cukup kotak? Ke soalan ni dia memang bagi tak cukup kotak ke saya ada salah kira ni? Negatif 3 2 betul. 2 2 betul. Kemudian OP 3A campur B. 4 tolak 3. 4. 6 tolak 3. 6 campur 2. Betul? Negatif 3 per 2.
Negatif 3 campur 6. 3. Betul. Bawah negatif 3 tolak 4. Negatif 7. Memang dah betul lah. Saya rasa kotak dia lah. Kotak dia. Okey. Salah dekat kotak. Kamu tengok sekejap. Saya cek jawapan. Kenapa saya tak berhati. Okey. Kita. Number 8. Oh, betul. Kotak dia bagi tidak cukup. Sebab jawapan dia tambah kotak. Okey. Boleh lah nombor 8. Macam ni lah kaedah untuk buat nombor 8. Seterusnya. Seterusnya nombor 9. Okey, nombor 9 pula. Okey, nombor 9. Dia macam yang nombor berapa tadi. Saya tak ingat. Dia dah sama lebih kurang. In the following diagram, OA equal to 7A. Dia ada bagi gambar. Saya akan lukis gambar dulu. Lebih kurang sini O, A, B, OA 7B. Okay, kemudian ada titik X. Okay. Ini 7A. In the following diagram, OA equal to 7A, OB equal to 7B, BX ratio to XA is equal to 3 ratio to 4. Okay, BX 3, XA 4. Okay, soalan dia minta apa? Find OX in term of A and B. Bila dia minta OX, kita boleh buat satu equation. OX is equal to, kita boleh pakai OA sekalipun. OA plus dengan AX. Okay, kita ada OA tapi kita tak ada AX. Jadi kita kena buat satu equation pasal AX. Okay, macam mana nak buat? AX ni kita boleh jadikan dia sebagai A pergi ke X kat sini. Ini 4, maksudnya 4 from 7, 4. Daripada apa? AB. Yang ini adalah 3/7 AB. Itu cara kita jadikan dalam bentuk fraction. Dan part of. Okay. Jadi, kita ganti kat sini. AX dah tukar jadi plus dengan 4/7 AB. Jadi kerja kita sekarang ni kena pergi cari AB. Buat kat tempat lain, jangan kacau bawah ni. Jadi AB is equal to A nak pergi ke B. A nak pergi ke B, dia akan ikut jalan O. AO, OB. Macam tu. Kita akan dapat AO negatif 7A, OB 7B. Ganti dalam ni kita akan dapat 7A plus 4/7 negatif 7A plus 7B. Okey, selesaikan. 7A plus minus akan jadi minus 7 habis tinggal 4A. Kemudian plus 4B. Answer akan dapat 3A plus 4B. Okey, cuba tengok. Kalau ada soalan tanya dulu . Okey, Fana, boleh
Boleh cikgu. Boleh? Terus pergi number 10. Masuk 10 terus bawah tu je. Cuba besarkan sekejap. Okey, cantik sikit kan? Okey, dia ada number 10 ni dia ada satu gambar, dia bagi kat situ parallelogram. Ada A, B, C, D, 7B. Ada P kat sini. Jom soalan lebih kurang Kita tengok keadaan dia tadi. In the following diagram, A, B, C, D is a parallelogram such that AB equal to 8A and AD equal to 7B. P is point on BC such that BP 3 and PC 4. Macam tadi sama. Cuma kat sini sebab dia parallel, nilai dia sama. Sebab dia akan jadi macam ni 7B, sini pun 7B. 8A, sini pun 8A. Dia parallel. Okey, jadi kita boleh kira terus ni. Satu-satu ni kita boleh kira. Soalan dia minta DP. Minta DP. Jadi DP sini. Jadi DP is equal to DC plus CP. Okey. Jadi kita akan tengok DC 8A. CP. CP adalah 4/7. 4/7 daripada CB. Bila dia minta CP, kita kena tengok anak panah dia. CB. Okay. CB macam mana? CB lawan arah 7B. Jadi dia CB equal to negatif 7B. Okay. Gantikan saja. 8A tambah 4/7 negatif 7B. Potong-potong akan dapat negatif 4. 8A jawapan dia minus 4B. Dapatlah terus. Cerita dia pasal apa? DP. Okay. Question number 10. Terus pergi. Nombor 11 pula. Okay. Dia dah lebih kurang soalan cuba. Mana? Try dulu Okey, kita tengok apa dia bagi kat situ. First kali, in the following diagram, U is the midpoint. Midpoint ni ratio dia 1:1. 1:1 Okey. OR is parallel. OR is parallel. Ni. Dia bagi OR is equal to 3/5 PQ. Jadi yang kita ada adalah OR. Kita substitute. Sini akan jadi B. Okay, jadi PQ 3/5 ni saya akan pindah ke sebelah kat sini. Dia akan jadi 5/3B. 5/3B Okay. Kemudian dia bagi pula benda ni pula adalah midpoint. Jadi kita kena bahagi dua. Kita bahagi dua. Bila bahagi dua, seorang ni dia akan dapat, yang bawah ni akan dapat 5/6. Yang atas pun akan dapat 5/6. Satu. Apa dia bagi maklumat Okey. Soalan tanya OU. Jadi OU, mana OU? OU. Yes. Jadi OP plus dengan PU. Dia sama arah tak ada pertukaran simbol Terus OPA plus dengan 5/6
B. Habis. Okey. Dapat mana tadi? Dapat. Okey. Dapat cantik kita sambung. Okey. Sekarang kita tengok soalan seterusnya nombor 12 pula. Soalan dia pendek-pendek je. 12. Okey. Nombor 12 kat sini sama juga soalan pasal parallelogram. Dia pergi dekat T. So, ada T, ada R, ada Q, ada P, ada O, ada 6A. Ni apa yang saya nampak kat gambar je. Tengah ada U, ada 4B. Okay. In the following diagram, OPQR is a parallelogram. T and U are midpoint. Okay. T midpoint 1 to 1, U pun 1 to 1. Sini Given that OP6A, OR, 4B, find OU. Mana OU? Dia nak OU. Okay. Jadi OU, kalau kau tengok, OU adalah part of OT. Jadi OU is equal to half. Sebab apa? Midpoint. Half of OT. Jadi key dia, kita kena pergi cari OT. Okay. Nak cari OT, kena ada RQ. Tapi sebab dia parallelogram 6A, kita divide 2, kita akan dapat 3A and 3A kat atas ni. Okay, jadi kat situ kita boleh dapat OT. Masukkan 1/2. OT is OR plus dengan RT. Jadi kita masukkan lagi 1/2. OR kita 4B. Plus dengan RT kita adalah 3A. So, kita dah dapat jawapan. So, OU adalah 1/2. Kita akan dapat 2B. Kemudian plus 3/2A. Okey, dalam vektor A dengan B, kamu susun tak kisah siapa depan siapa belakang. Dia tak kisah. Okey, dalam vektor. Boleh Ini biasanya dia lebih kurang. Soalan dia lebih kurang ni. Okey. Nombor 12, kita teruskan, pergi terus nombor 13. Nanti dia jumpalah soalan canggih. Ini awal-awal ni senang ni. Okey, kena faham basic dulu. Saya okey, dah. Terus Nombor 12, nombor 13. Okay. Dalam exam macam biasalah kalau kamu jumpa soalan macam ni, kalau dia bagi ada ruang jawapan, tak payah lukis semula, terus je kan buat soalan tu. Tapi kalau melibatkan kertas yang kamu kena tulis kertas berasingan, kamu lukis semulalah. Okay, kat sini M, ada AB, ada PQ, ada C. Jom kita label dulu. First label kat situ adalah CP. Ratio to PA 3:1. CP3, PA1. Okay. And the straight line PQ is parallel to the straight line AB. This one is parallel. M is the midpoint. So 1 to 1. Tak apa, saya tak tulis lagi, biar dulu. AC equal to 8A. Jadi kita boleh divide. Jadi AC tak pernah ada ke sini. Okay. Dia bagi kat situ 8A. Jadi kita boleh divide lah kat sini. So yang ini adalah 1 daripada 4. Daripada AC. Berapa dia bagi AC? 8A. Jadi kita akan dapat, kat sini akan dapat 2A. Okay. Jadi kalau sini 2, sini akan jadi, tak kira lah. Kita tolak je terus. Kita boleh tulis ini 2A,
ini dapat 6A. Okey. Kalau kamu boleh congak, tak payah tunjuk jalan kerja ni. Terus kan. Okey, BC 16B. BC 16B. Okey, itu kemudian nanti sebab dia tak bagi apa-apa maklumat, yang tu je dia bagi. Kan? Cuma kita tahu BC adalah 16B. Saya tulis kat situ. BC equal to 16B. Betul. Express PM, express PM in term of AB. PM in term of AB. Okey, kita tengok. Jadi apa saya buat, kalau kamu jumpa soalan macam ni, kamu akan nampak benda yang tersirat kat sini, dia ada dua segitiga. Dia ada dua segitiga. Kita panggil dia segitiga congruent. Tapi dia duduk dalam. Yang kecil ni, yang besar. Sebab dia parallel kat sini, semua angle dia sama. Angle ni sama dengan angle ni. Angle P sama dengan angle A. Angle Q sama dengan angle B. Jadi dia adalah segitiga yang congruent. Jadi bila saya keluarkan, saya boleh keluarkan kat situ. Dia akan keluarkan. Ni nak tunjuk je. Ini tak payah dalam exam tak payah buatlah benda ni. Ni kita nak cerita je pasal segitiga congruent. Okey, ini dua. Yang ini siapa? Yang ini A, B, C. Yang ini C, P, Q. Okey? Dia bila segitiga congruent, dia punya ratio dia sama. Dia punya ratio dia adalah sama. Maksudnya kalau kat sini apa saya ambil kat sini apa semua kat sini dia 8A. Kemudian kat bawah ni pula adalah 16B. Okey. Jadi kat sini 6A. Di kat sini X. Sebenarnya ratio dia sama. Nak buktikan kata ratio kita adalah sama. Maksudnya kalau nak cari X, kita boleh guna teknik yang mana? Saya boleh ambil X divide by dengan ni kawan dia. 16B is equal to 6A divide by kawan dia 8B. Jadi kita akan dapat X. Sebab yang ini kita akan dapat dia X is equal to sekejap. Betul. Okey. Berapa? Potong sini darab 16. 12. Dan X kita akan dapat 12. 12A. Itu kita panggil dia. Kita boleh keluarkan nak dapatkan ratio dia. Okey. Jadi kesimpulan dia apa? Kesimpulan dia kalau kamu jumpa soalan macam ni, bila dia parallel, ratio atas dengan ratio sini, kita akan dapat benda yang sama. Jadi kalau dia bagi tahu tadi, kat soalan ni atas tu dia kata 3 to 1, yang ini pun akan jadi 3 to 1 juga. Akan jadi 3 to 1 juga. Ini 3, ini 1. Sama. Ratio dia akan jadi benda yang sama. Ini dia punya proof dia untuk congruent. Okey, dalam exam tak payahlah buat panjang ni. Kan? Ini pengiraan ni pun kita tak buat. Ini nak proof. Jadi kamu kena anggaplah. Kamu akan dapat. Kalau kamu jumpa gambar macam ni, tapi pastikan dia mesti parallel. Kalau tak parallel, cerita dia lain. Dia tak congruent, cerita lain lah. Jadi kat sini kita akan dapat terus yang ni adalah 1/4. Time dengan 16B. Yang ini adalah 3/4 16B. Di sini akan dapat 4B. Sini akan dapat 12B. Tadi kita dah proof dia dapat 12B. Okey? Boleh tadi semua saya rasa saya salah huruf tadi. Lepas tu saya tengok nama dia. Dia sepatutnya dapat B. Okey? Dia kat situ. Soalan dia, lupa pula soalan dia.
Dia nak apa? PM. Jadi PM is equal to half kan? 1/2 daripada kalau PM maksudnya dia PQ. Half of PQ. Jadi apa PQ? 1/2. P nak pergi ke Q dia adalah PC CQ. PC plus dengan CQ. Jadi kita akan dapat answer kita 1/2 PC 6A CQ. CQ ni dia lawan arah. Kan? CQ dia lawan arah BC. Jadi kita kena tukar jadi negatif 12B. Jadi jawapan kita akan dapat kat situ adalah 3A minus 6B. Okey, dia pendek macam ni je. Cuma tadi nak proofkan dia punya ratio dia sama. Boleh? Boleh. Boleh, okey. Jadi kita tengok soalan seterusnya, nombor 14. Yang ni kita dah jumpa tadi mula-mula tadi soalan lebih kurang macam ni, iaitu melibatkan heksagon. Okey. Nombor 14, tengok. Gambar rajah dia kali ni dia ada center heksagon. Nombor 14, heksagon yang ada center tengah-tengah. Sebab pentagon regular apa? Polygon regular polygon dia kita buat dia asalnya daripada circle. Satu circle okey. Kat sini dia bagi regular hexagon. Huruf dia A, B, C, D, E, F, O. Jadi kat sini kita boleh sambung garisan. Lepas tu banyak lagi lah garisan boleh buat. Satu je saya buat kat situ Express DF plus dengan FB plus dengan FE. Okay, as a single vector Jadi DF sini, kemudian F pergi ke B, B pergi ke E. Oh, dia punya cerita. Jawapan kita adalah senang saja. Kita cut. Oh, tak boleh. DF, FB, kemudian plus dengan FE. Okey, FE sama dengan BC. Saya tukar ni je. DF plus dengan FB plus dengan FB, FE sama dengan BC. Kita tukar. Sebab dia kena sambung huruf dia. Baru dapat jawapan kita. F dengan F, B dengan B, yang tinggal DC. Okey, ni macam tadi mula-mula tadi, parallel semua vektor dalam hexagon Soalan B, given that OD equal to D. Sini tarik D. Jadi kat sini kamu tengok sini D, sini D. Dia sama ni. D, sini D. Sini pun D. Habis semua jadi D ni. Okey, D. Banyak D. OE equal to E. Mana OE? Sini E. Dan kawan-kawan dia. Sini E. Kawan-kawan sini E. Ini pun E. Pak? Okey. Kemudian soalan tanya apa? And the length of each side of hexagon is 3 unit. Okay, 3 unit. Find the unit vector in the direction of DE. Jadi kita kena pergi cari DE dulu sekejap.
Siapa DE? Mana DE? Jadi ni DE kan? Okay. DE is equal to DO OE. DO plus dengan OE. Okay. Jadi DO kita adalah negatif D. OE kita adalah E. Kita tulis bagi cantik, dia akan jadi E minus D. Itu DE kan. Kemudian dia minta apa? Unit vector. Formula unit vector. Unit vector. Formula kita adalah, katakan unit vector itu adalah vector R. Jadi unit vector 1 over magnitude of R. Kemudian darab dengan R. Okay. Dia pergi magnitude lah. R bawah. Apa magnitude pula? Magnitude ni adalah dia punya panjang dia. Ini kita panggil dia magnitude. Okay. Dan magnitude kadang-kadang dia bagi dalam bentuk IJ. Kalau dia bentuk IJ, kalau kita R kita, if R dalam bentuk kita panggil dia IXI plus YJ. Okay, nanti kita tunjuk ini formula. Jadi magnitude R adalah equal to third X squared plus Y squared. Pythagoras theorem. Okay. Tapi soalan ni mudah sebab apa? Dia dah bagi panjang dia. Magnitude dia dah bagi. Berapa dia bagi magnitude? 3. Setiap orang tu 3. Terus kita buat jawapan kita untuk unit vector DE. Simbol untuk unit vector ini. Kalau nak panah vektor, ni unit vector. Equal to 1 over, berapa dia punya magnitude? 3. Okay. Berapa DE kita? E minus D. Dah siap. Ini kita panggil dia unit vector. Boleh? Formula dia lah. Tengok formula. Boleh faham, Fana? Boleh. Boleh. Terus pergi nombor 15 kan? Okay, nombor 15 dia macam tadi dia gambar ni. Kita tengok sama ada dia parallel ataupun tidak. Nombor 15. Okey. Ada satu gambar kat situ. Saya lukis gambar dia dulu. Dia bagi di sini. R, ada P, ada Q, kemudian ada TS. T dengan S. Okey, maklumat dulu lah. The following diagram show a triangle PQR such that PR 4A. PR anak panah kena letak betul-betul. 4A and then PQ. PQ adalah 8B. Dia ada dua bahagian, saya biar dulu. 8B kat situ. Find QR in term of A and B. Okay, ini senang lah. Sebab kita ada QR. A, dia minta QR. QR is equal Q nak pergi ke R. Q nak pergi ke R, dia lalu P terus. QP, PR.
Kita masukkan QP. PQ lawan arah negatif 8 B. Macam H B plus PR. PR equal to 4A. A dah dapat. Okay. Untuk soalan B pula. Given that PQ is equal to 3SQ. PQ equal to 3SQ. Okay, kita ada PQ. PQ kita ada 8B. 3SQ. Jadi kita boleh potong ni. SQ kita adalah potong 8/3. Okay, SQ adalah 8/3. B kan. Jadi kalau kita tengok kat sini. Kalau kat sini 8/3B. Okay, kita boleh dapatkan dia punya jumlah semua 8B. Jadi kita ambil 8 minus dengan 8/3. Kita akan dapat berapa? 24, 16. So 16/3. Ini semua cerita pasal apa? Ratio. Kan? Ratio. Ataupun kamu nak buat dalam bentuk ratio dulu pun boleh. Ni saya buat pakai macam ni je. Kan? Kalau pakai ratio terus, kita buat macam ni. Sepadan macam Kalau nak buat dalam bentuk ratio, kita buat PQ, SQ pindah sebelah. Kita akan dapat 3, 1. Jadi maksudnya PQ3, SQ1. PQ3, SQ1. Ini akan jadi 3, that means 3/4 time dengan 16. 16 B 16 16 pula 8, sorry. Okay. Kenapa saya salah ganti tadi 3SQ. Sini. Oh, sorry, salah ratio. PQ3, SQ1, sorry. PQ3, SQ1. Jadi PS2 only, 2. Ratio dia 2. Itu salah tadi. Kat sini adalah untuk ni PS kan. Untuk pakai kalau pakai ratio PS equal to 2/3 8B. Kita akan dapat 16/3. Ada jawapan mesti sama kan? Okey. Jadi kalau kita nak tukar di ratio, tadi saya guna kaedah apa? Substitute. Kan? Kadang salah. Bila congak-congak ni dia boleh jadi careless kat situ. Okey. Kamu pun kena hati-hati lah. Saya pun kadang-kadang selalu careless benda macam ni. Dan QT equal to TR. QT equal to TR. Ini adalah midpoint lah. Jadi 1 to 1. Question dia minta apa? ST. ST kita tengok ST paling senang kita ambil SQ. SQ plus dengan QT. Jadi SQ kita dah ada kan? SQ is equal to 8/3B. Plus QT pula adalah 1/2 QR. Kita dah ada QR. Substitute saja masuk. Kita akan dapat 8/3B plus 1/2 QR negative 8B plus 4A. Okay. Kita kira dapat jawapan. A dulu kan. A tak ada masalah. A 1/2 4 jadi akan dapat 2A. Okay. A 2A. Kemudian B. B kita ada negative 4. Negative 4 plus dengan 8/3. Negative 4/3. Dapat. Okey, itu jawapan dia. Kamu semak tengok cek
Kadang-kadang saya pun careless banyak tanya. Okey, Fana? Okey. Boleh ya? Boleh. Terus kan? Tengok soalan seterusnya nombor 16. Saya contoh dekat gambar ni ya. Saya lukis gambar tu dia makan space lah. Sekejap kan? Okey, padam dulu. Okey, pen saya hilang pula. Okey, kita tengok. The following diagram show a trapezium PQRS such that QR. Tengok kejap mana saya try. Tengok. Okay. QR, this one is QR equal to 2PS. 2PS jadi kat sini dia akan jadi 6A. Oh, cantik. Okay, 6A. Kemudian express in term of A, N or B. Oh, tak cantik lah macam ni, Fana. Saya kena tulis juga. Okay. Number 16. Saya tulis kan. A, dia nak SR minus dengan PR. Okay, SR minus dengan PR. Kita ambil SR. SR kita boleh pakai minus dengan PR. Okay, minus ni tak boleh, kita tukar. Jadi SR tukar jadi plus RP. Saya lama tak buat. R dengan R mati, maksudnya tinggal SP. Bila SP, jawapan dia akan jadi negatif 3A. Macam tu. Ini trik pandai soalan dia buat. Dia simple je soalan dia. Tapi dia ada trik kat situ. QP. Dia minta QP pula. QP
QP kita boleh gunakan QR plus dengan RP. Okey, yang mana QR kita boleh dapat daripada ratio tadi, samaan tadi bagi maksudnya 6A plus dengan RP, negatif 6B. Siap. Okey, ada trik kat sini je. Tengok. Question number 16. Saya teruskan. Number 17 pula. Di bawah. Okey. Saya lukis Okey, lagi cantik lah lukis pada pakai apa pen ni. Pen tulisan tak pandai. Saya kena beli mungkin mahal sikit kot, yang tu murah sangat. 17. Gambar dia segitiga. Tengok. O, A, B. Yang dekat sini ada M. Sini 4A. Kat sini ada 10B. Okay. The following diagram show a triangle OAB. Point M lies on AB such that 2AM. 2AM 5MB. Okay. Kita masukkan. Apa kita ada? Kita ada AM. MB. Maksudnya ratio. Ratio. Jadi saya akan jadikan dia potong AM pergi sebelah. Potong 5 pergi sebelah. Jadi maksudnya MB akan ambil 2. AM akan ambil 5. Jadi MB akan ambil 2 bahagian. AM akan ambil 5 bahagian. Itu ratio dia. Find each of following vector in term of A and B. Question first. Dia minta A, B. Okay. A, B. Kita carilah A nak pergi ke B. Laluan utama. O. Kita akan dapat AO. Lawan arah. Negatif 4A. Plus OB. 10B. Selesai. B. Dia minta OM. OM. Kita nak guna. Saya pakai OM. OM pula. Dekat sangat. O nak pergi ke M. Kita lalu jalan A. Jadi kita masukkan OA 4A. AM 5/7. Ini 5/7. 5/7 AM. AM pula. AB. AM tu adalah 5/7 AB. Masukkan AB. Jadi 4A plus 5/7. AB kita negatif 4A plus 10B. Saya kira dulu A dulu kan. Saya kira A ada 2. Fraction dua-dua. Saya akan buat bracket. Letak A kat bawah. Letak 4. Tolak 20/7. B pula ni saja. B yang ni saja. Kita akan dapat campur 50/7 B. Selesaikan yang depan ni 4. 7 kali 4 28. 28 tolak 20 8. 8/7 A campur dengan 50/7 B. Dapat jawapan untuk OM. Okay. Ratio dia jadi flat sebab nombor dia bagi 2 dengan 5. Nombor ganjil macam ni cerita dia.
Okey? Boleh? Okay, sekarang kita sambung terus nombor 18. Okey, boleh nampak ini nombor 18. Okey, nombor 18 saya lukis gambar dulu. Ada parallelogram 18. Tarik sini, naik atas, turun balik. So, jadi O R Q P 10A sub sini ada S. Okey. 5B. Tengok soalan dia kata apa? Parallelogram. Soalan dia bagi OS. OS is equal to 4SQ. Kan? Find OS. Find OS. Kan? Find OS. Jadi OS equal to 4SQ. Ratio dia, kita boleh potong SQ. Potong sini letak SQ. Letak SQ, di 4 jadi 4/1. So OS akan ambil 4 part, SQ akan ambil 1 part. OS 4 part, SQ akan ambil 1 part. Okey. Kemudian soalan dia suruh minta apa? OS. Okey, macam mana nak cari OS? OS kita kena ambil parallelogram dulu. Ni dengan ini sama 5B. Jadi kita akan ambil kat situ OQ. Kan? Jadi saya akan ambil OS is equal to berapa tadi? 4/5. 4/5 daripada yang main dia. Main dia adalah OQ. Okey. Jadi kita pergi cari OQ je. OQ senanglah. Dia akan dapat 4/5. OQ is OP plus dengan PQ. Okey. Tadi PQ kita dah tulis. PQ equal to OR. Dah. Substitute je. 4/5 OP 10A plus dengan PQ 5B. Selesaikan. Ni 2, 4, 8A. Habis tambah dengan 4B. Soalan nombor 18. Okey. Teruskan. Boleh Fana? Saya teruskan je. Boleh cikgu. Ya, ni soalan dia dah lebih kurang ni. Pendek ni. Mimpi pendek pula. Nombor 19, 20. 19, 20 dulu Tengok. Nombor 19 kat situ. Given that AB are two non-zero and non-parallel vector. A and B dia beritahu adalah non-zero and non-parallel vector. Okay. Such that dia bagi 3H minus 2A plus 2K plus 6B equal to negative 8A plus 10B. Okay. Sekarang apa kita buat? Kalau kamu jumpa benda ni, non-zero, non-parallel vector, what is this? Okay. Dia benda ni non-zero, non-parallel dia macam ni lah. Ini katakan O. Seorang ke sini, seorang ke sini. Memang dia tak parallel lah. Tapi vektor tu wujud. Itu kita panggil non-zero, non-parallel. Dia bukan kosong.
Tapi dia juga tidak selari kan. Lebih kurang macam tu. Cuma macam mana nak buat dia? Biasanya syarat dia kita dah buat untuk non-zero, non-parallel. First step, kamu kena divide. Divide ni maksudnya kamu bahagikan kepada 2/4. Seorang akan pergi belah sini, seorang akan pergi belah sini. B. Kita kena kumpulkan dia. Okay. Second, equalkan dengan 0. Itu saja. Okay. Contoh macam ni. A ada belah sini, A ada belah sini. Tak boleh. Kita kena satukan dia. Jadi saya akan dapatkan kat situ. Saya ambil kat situ. A dia jadi 3H minus 2A plus 8A. Sebelah sini. Sebelah sana pula kita akan ambil 10B tu minus dengan 2K plus 6B. Kemudian kita boleh satukan ni, kita akan dapat 3H minus 2 plus 8 plus 6A. Yang ini akan dapat 10 minus 6, so 4 minus 2KB. Bila kita dah asingkan dia, kemudian kita dah boleh keluarkan. Dapatlah jawapan dia. 3H plus 6 equal to 0. Kat sini 3H equal to negative 6. H equal to negative 2. Okay. Itu teknik. Walaupun dia kata non-zero, tapi kita cara buat dia jadikan dia kosong. Dia pelik sikit. Okay. Dekat sini kita buat sama juga. Jadi 4 minus 2K equal to 0. So kita akan dapat 4 equal to 2K. So K equal to 2. Vektor tu dia akan jadi non-zero, non-parallel vector. Ingat step dia. Dia tak susah. Kan? Kena tengok cara dia. Okay. B pun sama. Nombor 20. 20 pun lebih kurang. Dia guna teknik yang samalah. Padam. Boleh ya? Ini simple. Algebra pun algebra yang simple saja. Okay, number 20. Given that A, B are two non-zero and non-parallel vectors such that, sama kaedah dia. And 5 plus 2K A equal to 9A plus 3 minus MB. Okay, find the values of K and of M. Okay, kita tengok ini dia akan jadi apa. Ni 5 plus 2K. Sini minus 9A. Sini 3 minus MB. Jadi kita akan dapat kat sini 2K minus 4 equal to 0. And 2K equal to 4 and K equal to 2. Jadi 3 minus M equal to 0. Jadi M equal to 3. Okay, boleh simple je. Cara dia lebih kurang macam ni je. Number 21 pula. 21 tu. In term of A, B. Ini macam tadilah kita buat. Cuba dia terbalik sikit dah lebih kurang. Nombor 21. Okey. Dia dah sama ni. Ni dah tadi kita dah buat tadi lebih kurang. Tapi cuma dia terbalik kan. Tadi dia bagi benda dia suruh kita lukis. Sekarang dia tak bagi. Kejap. Saya tak boleh nak duduk dah elok.
Okey, gambar. Okey. Boleh. Ingat tadi yang mula-mula tadi? Cuba buat ni. Okay. Kaedah lukisan dia susah sikit lah, kita kena agak-agak. Ini kaedah pengiraan. Tengok Nombor 21. Okey. A dulu A is equal to 2, 1. Nampak? B equal to negative 1, 2. Negative 1, 2. Ini translation. Okay. PQ equal to berapa PQ ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Salah kira habis. 8 kemudian dia turun bawah. Negatif 1. Okay, apa kita buat? Kita kena cari berapa A, berapa B combine jadi. Jadi, apa kita buat? Kita terus buat PQ is equal to, kita tak tahu berapa A. Jadi, MA, letak M ke boleh, tambah dengan NB. Itu sistem dia, cara pengiraan. Masukkan je. PQ adalah 8 negatif 1. MA kita adalah 2, 1. Campur dengan N. B kita pula negatif 1, 2. Okay. Jadi apa kita buat? Kita terus guna calculator tau. Kita guna calculator, kita buat simultaneous equation ni. Simultaneous equation, jadi kamu boleh guna, kamu buat pakai yang saya tunjuk kat sini. Sekejap saya share. Ya. Dia keluar apa ni? Okey, kejap. Mana saya punya ni calculator? Tak ada. Kenapa saya tak boleh share? Okey dah. Ni calculator kamu dia pakai, tapi yang ni lebih kurang lah, dia pakai yang simultaneous equation ni. Kan? Kita masuk je nombor dia. Tapi kita kena masuk M dulu, kemudian N baru ni Okey. Jadi saya akan masukkan atas tu 2. Kemudian negatif 1. Kemudian baru 8. Kemudian bawah dia masuk 1.
kemudian 2, kemudian negatif 1. Jadi kita dapat X3 and Y negative 2. X kita siapa? M. M equal to 3 and N equal to negative 1. Itu cara dia buat. Okay. Saya off ni. Jadi, zoom balik, stop. Boleh ya? Nampak balik. Okay. Dah dapat benda ni. Jawapan kita masuk balik lah. Jadi PQ is equal to 3A M 3A minus B. Itu kaedah dia. Kita buat macam ni ya. Jadikan macam ni, lepas tu buat apa? Simultaneous equation. Boleh? Mana? Dapat idea? Boleh, cikgu. Kamu calculator ada kan? Simultaneous equation kan? Ada. Ada. Okey. Kena macam tu. Cuba buat nombor 22 tu. Try. Sama je. Dia dah sama tu. Okey, number 22. Saya keluarkan A dulu. A adalah 21. B adalah negatif 1, 2. Kemudian dia nak RS. RS kita tengok kat situ gambar dia 1, 2, 3, 4, 5. So negatif 5. Negatif 5. Negatif 5, negatif 5. Jadi saya terus sambung je terus ni. RS kita terus buat sama dengan tu MA plus dengan NB. Masukkan saja terus negatif 5, negatif 5. MA kita 2, 1 plus dengan NB kita negatif 1, 2. Okey, berapa Fana dapat MN dia? M negatif 3, N negatif 1. Negatif 1. Jadi jawapan kita RS is equal to negatif 3A tolak B. Boleh? Okey. Senang je. 23 saya tunjuk terus. Terus. Nombor 23. Nombor 23 tu kita keluarkan dulu A, B. Yang ni A ada straight ni. Jadi A 23. A equal to X saja ada. So 2, 0. And B 3, 4. 3, 4. Kemudian dia nak OD. OD 2, negatif 4. 2, negatif 4. Sambung terus. MA 20 plus dengan N. B 3, 4. Kita buat terus simultaneous equation dia. Okey, tekan calculator. Apa? Oh ni, 2, 3, 2. Okay. 2, 3, 2. And then 0, 4, negative 4. Jadi kita akan dapat M equal to 5 over 2. N equal to negative 1. Jadi answer kita akan dapat OD is equal to 5 over 2A minus dengan B. Okay.
Soalan macam ni, kalau kamu buat teknik lukisan, dia susah. Sebab dia ada fraction dalam jawapan dia. Kan? Itu dia kena tahu teknik translation, kita panggil teknik pengiraan, translation, kita guna transformation punya teknik. Boleh? Okey, mana? Boleh. Okey. Okey. Jadi bolehlah. Untuk hari ni kita sampai sini dulu, insya-Allah. Dan saya ada emergency kejap. Ini dah masuk part lain sikit lah. Dah lain sikit. InsyaAllah nanti kita akan sambung collinear and parallel line pula nanti kan. Boleh? Boleh. Okey, jadi kita sambung minggu depan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Panah. Terima kasih cikgu. Baik.